Assalamualaikum dan salam perpaduan satu Malaysia. Selamat datang ke saluran belajar bahasa Inggeris secara mudah. Saluran ini memberi fokus kepada perkongsian teknik memahami bahasa Inggeris dengan penerangan menggunakan bahasa Melayu. Ini adalah video yang ketiga daripada 4 video yang pertama. Keempat-empat video yang pertama ini adalah bertujuan sebagai pengenalan dan persediaan. Jika anda adalah penonton sasaran saluran ini, maka saya syorkan supaya anda menonton keempat-empat video tersebut. Untuk video yang ketiga ini, kita akan membincangkan berkenaan peralihan dalam minda kepada berfikir dalam bahasa Inggeris. Topik-topiknya adalah: yang pertama, sewaktu mempelajari bahasa Inggeris, perlukah kita berfikir dalam bahasa Inggeris? Topik yang kedua, faktor-faktor yang mempercepatkan peralihan dalam minda kepada berfikir dalam bahasa Inggeris. Dan yang terakhir, kesimpulan. Sekarang mari kita bincangkan dengan lebih lanjut topik-topik yang kita sebutkan tadi. Topik yang pertama, sewaktu kita mempelajari bahasa Inggeris, perlukah kita berfikir dalam bahasa Inggeris? Jawapan ringkasnya adalah, ia bergantung kepada apa yang anda inginkan. Jika apa yang anda inginkan hanyalah setakat lulus peperiksaan bahasa Inggeris, sama ada lulus peperiksaan bertulis ataupun ujian lisan, maka jawapannya adalah tidak perlu. Seseorang yang memahami nahu bahasa Inggeris dan menguasai jumlah daftar kata bahasa Inggeris sekadar yang mencukupi adalah mampu untuk lulus peperiksaan bahasa Inggeris. Untuk kes saya sendiri, saya berjaya mendapat grade 3 dalam peperiksaan SPM untuk bahasa Inggeris dengan menggunakan teknik hafalan soalan-soalan tahun-tahun lepas. Tetapi, jika apa yang anda inginkan adalah kemampuan mengarang dalam bahasa Inggeris, sama ada untuk kertas kerja, laporan kerja, surat atau dokumen lain, maka jawapannya adalah sangat perlu. Ini kerana mengarang secara berfikir dalam bahasa ibunda dan kemudian menterjemahkan ke bahasa Inggeris akan mengambil jauh lebih banyak masa. Masa yang diperlukan bukan sahaja untuk melakukan terjemahan dari bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, tetapi kadang-kala ada ayat-ayat dalam bahasa Melayu yang tidak boleh diterjemahkan ke bahasa Inggeris perkataan demi perkataan, terutama yang melibatkan peribahasa. Dan juga, jika apa yang anda inginkan adalah kemampuan bertutur dalam bahasa Inggeris sama ada untuk perbualan harian atau di tempat kerja, maka jawapannya juga adalah sangat perlu. Ini kerana bertutur secara berfikir dalam bahasa ibunda dan kemudian menterjemahkan ke bahasa Inggeris akan menjadikan perbualan tersebut tidak berbentuk spontan. Sewaktu saya mempelajari bahasa Inggeris di kolej, kesemua pensyarah-pensyarah bahasa Inggeris saya memberi penekanan kepada pelajar-pelajar untuk berfikir dalam bahasa Inggeris. Bagaimanapun, ia bukanlah satu proses yang mudah. Terdapat beberapa faktor yang mempercepatkan peralihan dalam minda kepada berfikir dalam bahasa Inggeris. Faktor yang pertama adalah penguasaan perbendaharaan kata. Menurut Stuart Webb, seorang profesor Applied Linguistics di University of Western Ontario, Kanada, beliau merumuskan: yang pertama, penutur bahasa ibunda biasanya menguasai antara 15,000 hingga 20,000 perkataan, sama ada perkataan asas atau terbitan. Yang kedua, seseorang sudah mampu bertutur bahasa Inggeris secara kasar ataupun pelat dengan menguasai 800 hingga 1,000 perkataan yang biasa digunakan dalam perbualan. Yang ketiga, seseorang biasanya menghadapi kesukaran untuk menguasai lebih dari 2,000 hingga 3,000 perkataan bahasa Inggeris. Jadi, anggapkan 2,000 hingga 3,000 perkataan bahasa Inggeris sebagai penanda aras untuk anda melepasi halangan utama dalam mempelajari bahasa Inggeris. Ini juga bermakna sebelum anda menguasai 2,000 hingga 3,000 perkataan bahasa Inggeris, perasaan ingin berputus asa adalah begitu tinggi. Dan yang terakhir, dalam kajian beliau mendapati surat khabar di United Kingdom biasanya menggunakan 8,000 hingga 9,000 perkataan berbeza bagi setiap terbitan. Sekarang mari kita lihat jumlah perkataan bahasa Inggeris yang perlu kita kuasai dari segi tempoh masa. Tempoh masa yang pertama adalah kemampuan untuk bertutur secara kasar ataupun pelat dengan menguasai 1,000 patah perkataan. Tempoh kedua adalah untuk melepasi halangan utama dengan menguasai 2,000 patah perkataan. Dan tempoh ketiga adalah kemampuan untuk membaca surat khabar bahasa Inggeris tanpa perlu melihat kamus secara kerap dengan menguasai 8,000 patah perkataan. Katakan kita ada 3 pelajar, pelajar A, pelajar B dan pelajar C. Dan katakan setiap pelajar ini mempunyai kemampuan peningkatan memahami nahu bahasa Inggeris secara sama rata. Tetapi pelajar A mampu menghafal 5 perkataan sehari, manakala pelajar B pula mampu menghafal 10 perkataan sehari dan pelajar C mampu menghafal 15 perkataan sehari. Mari kita analisa bagaimanakah pencapaian yang akan berlaku kepada pelajar A, pelajar B dan pelajar C.
Untuk mampu bertutur secara kasar dengan menguasai 1000 patah perkataan, pelajar A akan mencapainya selepas 6.7 bulan, manakala pelajar B 3.3 bulan dan pelajar C 2.2 bulan. Manakala untuk mencapai tempoh masa yang kedua, iaitu melepasi halangan utama dengan menguasai 2000 patah perkataan, pelajar A akan mencapainya selepas 1 tahun 1 bulan, manakala pelajar B selepas 7 bulan, manakala pelajar C 5 bulan. Dan dari segi kemampuan untuk membaca surat khabar bahasa Inggeris tanpa kerap melihat kamus dengan menguasai 8000 patah perkataan, pelajar A akan mencapainya selepas 4 tahun 5 bulan, manakala pelajar B pula akan mencapainya selepas 2 tahun 2 bulan dan pelajar C selepas 1 tahun 5 bulan. Jika kita lihat dari tahap penguasaan bahasa Inggeris, bolehlah kita katakan bahawa tahap asas adalah merangkumi tempoh masa yang pertama dan sebahagian daripada tempoh masa yang kedua. Manakala tahap pertengahan pula merangkumi sebahagian daripada tempoh masa yang kedua dan tempoh masa yang ketiga. Sebagai perbandingan kepada pencapaian saya, seperti yang saya sebutkan di video yang sebelum ini, saya hanya mampu melepasi tahap asas pada umur 20 tahun. Dan seterusnya berjaya mencapai tahap lanjutan pada 5 tahun bekerja ataupun pada umur 30 tahun. Jika dikira saya telah mempelajari bahasa Inggeris selama 24 tahun, maka bolehlah dikatakan secara purata saya telah menghafal 1 perkataan bahasa Inggeris sehari. Faktor yang kedua adalah kefahaman kita terhadap jenis kata untuk membina ayat dalam bahasa Inggeris. Ini termasuklah faham perbezaan dan penggunaan antara setiap jenis kata seperti kata nama, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata nama khas, kata sendi, kata penghubung dan lain-lain. Seperti yang kita sebutkan di video yang sebelum ini, petunjuk kepada 4 kata yang pertama adalah wajib ada dalam kamus yang anda ingin gunakan jika ingin mengikuti video-video di dalam saluran ini. Selain itu, kita perlu faham bentuk umum setiap jenis kata dan faham bentuk kata kerja yang memenuhi kehendak kesepadanan subjek kata kerja. Di dalam bahasa Inggeris, ianya dikenali sebagai subject-verb agreement. Dan yang terakhir, faham bagaimana hendak menggabungkan setiap jenis kata semasa membina ayat dalam bahasa Inggeris. Faktor yang ketiga adalah kemahiran kita untuk mengupas ayat-ayat dalam bahasa Inggeris yang dibaca. Faktor ini adalah berbeza dengan faktor yang sebelumnya. Faktor yang sebelumnya adalah memberi penekanan kepada ayat-ayat yang kita bina sendiri berdasarkan kepada tahap penguasaan kita dalam bahasa Inggeris. Manakala faktor ini memberi penekanan kepada ayat-ayat dalam bahasa Inggeris yang kita baca yang ditulis oleh mereka yang mempunyai tahap penguasaan bahasa Inggeris yang jauh lebih tinggi daripada kita, seperti di dalam majalah ataupun surat khabar. Kemahiran mengupas ini termasuklah dapat mengenal pasti jenis kata yang utama di dalam ayat. Selain itu, kita dapat mengenal pasti kata nama yang dari kategori subjek dan sama ada kata nama tersebut adalah bersifat tunggal atau majmuk. Sebagai pengenalan, bukan semua kata nama yang berada di dalam ayat adalah dari kategori subjek. Terdapat juga kata nama yang dari kategori objek, tetapi hanya kata nama yang dari kategori subjek yang akan mempengaruhi bentuk kata kerja. Untuk kita dapat mengenal pasti kata nama yang dari kategori subjek, ianya memerlukan kemahiran untuk mengenali sama ada ayat tersebut adalah ayat ringkas atau ayat bergabung. Selain itu, kita hendaklah dapat mengenal pasti keberlakuan tense untuk kata kerja yang digunakan dalam ayat. Dan kita juga dapat mengenal pasti sama ada kata kerja di dalam tense tersebut adalah berbentuk aktif atau pasif. Kata kerja yang berbentuk aktif akan menjadikan ayat itu ayat aktif, manakala kata kerja yang berbentuk pasif akan menjadikan ayat tersebut ayat pasif. Selain itu, kita dapat mengenal pasti sama ada ayat tersebut memenuhi kehendak kesepadanan subjek kata kerja. Video-video dalam saluran ini pada masa akan datang akan menghuraikan perkara-perkara di atas satu persatu secara mendalam. Faktor yang terakhir adalah tahap kecerdasan minda. Tahap kecerdasan minda setiap orang adalah berbeza mengikut minat atau bidang dan peringkat usia. Menurut Joshua Hudson, seorang penyelidik cognitive science di Massachusetts Institute of Technology, MIT, kemampuan otak manusia berada di kemuncak sebagai berikut. Dari segi kuasa otak untuk memproses dan mengingati, kemampuan otak adalah berada di kemuncak pada umur 18 tahun. Dari segi kemampuan belajar sebutan bukan kebiasaan pada umur 22 tahun. Dari segi mengenal muka pada umur 32 tahun. Dari segi konsentrasi pada umur 43 tahun. Dari segi mengenal pasti emosi orang pada umur 48 tahun. Dari segi kemampuan belajar asas kemahiran aritmetik pada umur 50 tahun.
dari segi kemampuan belajar maklumat ataupun ilmu baru pada umur 50 tahun dan dari kemampuan menguasai perbendaharaan kata pada umur 67 tahun. Di sini kita dapat lihat umur-umur yang dinyatakan adalah umur di mana kemampuan otak adalah berada di kemuncak. Selepas umur tersebut, kemampuan otak akan mula merosot sedikit demi sedikit sehinggalah seseorang itu mungkin mati ataupun menjadi pelupa ataupun nyanyuk. Oleh itu adalah tidak terlewat untuk kita mempelajari apa-apa juga ilmu pengetahuan yang baru. Kesimpulan, perlu usaha berterusan dalam menghafal makna tepat setiap daftar kata baru bahasa Inggeris. Ini termasuklah menggunakan berbagai kaedah yang sesuai untuk diri masing-masing. Saluran ini cuba membantu dari segi pemilihan makna perkataan yang tepat dan menerangkan penggunaan perkataan tersebut dari segi nahu dan struktur di dalam ayat bahasa Inggeris. Sebagaimana otot yang boleh dibina dan dibentuk dengan diet yang betul dan latihan berterusan di gimnasium, tahap kecerdasan juga boleh dibina dengan diet yang betul dan latihan 3M, membaca, mendengar dan menulis. Jadi luangkan masa menjawab soalan-soalan latihan sama ada secara intensif atau meluas. Saya begitu mengesyorkan supaya anda mengambil nota sewaktu menonton video-video di saluran ini dan berusaha untuk meluangkan masa untuk menjawab soalan-soalan latihan yang akan disediakan bermula dari video yang kelima. Akhir sekali, terima kasih kerana menonton video di saluran ini. Semoga berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.